Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel dan saya ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel saya. Yang belum subscribe, ada boleh tekan butang subscribe dan juga button notification di sebelah butang subscribe tu. Kalau anda rasa konten-konten saya ni bermanfaat dan konten saya ni memberi sesuatu perkara yang positif, anda bolehlah share. Dan juga sekiranya ada penambahbaikan, tulis kat komen di bawah. Alright. Okey, nak tahu macam mana kita nak dapatkan keberkatan ilmu? So, pasti anda nak tahu kan? Okey, jom. Okey, baik. Untuk mendapatkan keberkatan ilmu, kita perlu ada beberapa tips lah ataupun petua yang saya sampaikan. Ini bukan datang daripada saya pun dapat daripada orang lain juga. Dan saya sampaikan kepada anak-anak pelajar, kepada penonton sekalian yang menyaksikan YouTube channel saya ni. So saya sampaikan kepada anda semua. So ilmu yang saya ada, saya kongsikan dengan kawan-kawan, dengan para penonton, dengan anak-anak pelajar sekalian, supaya kita sama-sama mendapat manfaat lah daripada ilmu yang akan saya sampaikan ini. So mana-mana yang anda sedang tengok rancangan saya ni, anda sedang tengok saya punya YouTube channel ni, semoga saya berharap anda semua dapat mengamalkan orang kata ilmu yang telah saya sampaikan. Manfaatkanlah ilmu dan kalau boleh sampaikan kepada orang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaatnya di alam yang lain lah nanti. Okey, baik. Sebab di sini saya akan beri 7 tips macam mana kita nak mendapatkan keberkatan ilmu. Okey, sebabnya ilmu ni kita perlukan keberkatan supaya kita lebih mudah untuk memperolehi ilmu lah. Sebab ilmu ni kalau kita tak ada keberkatan ilmu, so susah untuk kita menguasai sesebuah ilmu tu. Ilmu tu ibarat macam saya pernah cakap sebelum ni, ilmu itu ibarat macam harta karun yang perlu kita gali. Makin kita gali, makin banyak yang kita akan dapat tahu. Okey, dan kadang-kadang macam buku juga buku makin banyak kita baca, makin banyak kita tak tahu. Sebab apa? Sebab bila kita tak tahu, kita akan mencari, kita akan menggali, kita akan mendapatkan apa ilmu yang ada dalam sesebuah buku tu. Begitu juga ilmu, kita perlu gali untuk dapatkan ilmu. Okey, baik. Dalam 7 tips ni saya sarankan kalau anda ada pen, ada pensel ke apa ke, anda tulislah. Tulis. Kalau boleh jadikan dia sebagai life goal. Contoh awak tulis, tampallah di bilik ke, tampal di cermin ke, supaya kita sentiasa mengingati. Kita sentiasa ingat bahawa ilmu ini perlukan keberkatan. Apa benda kita buat pun perlukan keberkatan, especially ilmu. Okay, ilmu ini perlukan keberkatan. So bila kita berkat ilmu, kita akan mudah untuk kita mengamalkan dan mendapatkan ilmu itu. Yang pertama, niat mencari ilmu kerana Tuhan. Kalau Islam, kita mencari ilmu itu kerana Allah lah. Kalau di agama-agama lain pun saya rasa sama juga sebegitu, untuk kerana Tuhan mereka masing-masing. So niatkan dalam hati kita mencari ilmu ini adalah untuk bukan untuk diri kita sendiri, kita cari kerana Tuhan kita. So bila kita berniat sebegitu, so kita akan mencari ilmu tu secara bersungguh-sungguh lah. Kita tidak mencari ilmu tu secara separuh jalan. Sebab kadang-kadang dalam dunia ni ada orang dia mencari ilmu secara separuh jalan. Ada ilmu tu banyak, ilmu tu besar, okey, banyak cabang-cabangnya, tapi dia hanya mengambil sebahagian dari ilmu tersebut dan dia menyampaikan kepada orang lain ilmu yang sebahagian itu, ilmu yang separuh tu. So dia sampaikan pula pada orang lain ilmu tu. So dia tidak mengambil sepenuhnya ilmu yang disampaikan. Maknanya dia mengamalkan ilmu ataupun dia mendapatkan ilmu itu tidak kerana Tuhan. So kalau kita niat dalam diri kita nak mendapatkan ilmu adalah untuk kerana Tuhan, so insya-Allah ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang sangat menyeluruh, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak sebenarnya. So ilmu itu sepatutnya adalah untuk semua orang, ataupun kita katakan ilmu itu adalah kerana kita cari kerana Tuhan kita. So kita akan lebih ikhlas mendapatkan ilmu, kita akan lebih ikhlas untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Okey, ingat tu itu adalah tips yang pertama. Okey, baik, kita bergerak kepada tips yang kedua. Okey, tips yang kedua, kalau ada kertas salin, tips yang kedua ini adalah
pun sangat penting. Dia sama penting dengan tips yang pertama tadi. Okey, baik. Bila kita dah ada ilmu, kita dah dapatkan ilmu kerana Tuhan kita perlulah beramal dengan ilmu yang kita miliki. Beramal maksudnya apa? Bukan ilmu kita yang kita dapat tu. Ilmu kita tu bukan kita gunakan seorang. Okey, kita dapatkan ilmu tu bukan untuk tujuan kita seorang. So bukan untuk kita simpan sendiri. Bukan kita dapat ilmu tu kita dah gali, kita simpan, tak nak kongsi dengan orang lain. Bukan. Okey. So ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu supaya kita amalkan. Kita gunakan. Itu maksudnya beramal dengan ilmu. Kita gunakan ilmu itu supaya nanti bila kita dah ada sesebuah ilmu tu, kita gunakan, dan pada masa akan datang kita boleh gunakan ataupun kita boleh kongsikan kepada orang yang lain. So ilmu tu yang ada kita amalkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan salah gunakan ilmu, sebab orang sekarang banyak dia salah gunakan ilmu. Sebabnya apa? Macam saya cakap mula-mula tadi, ilmunya dia ambil separuh jalan dan disalah tafsir ilmu tu, disalah gunakan ilmu tu. So amalkan ilmu tu, beramallah dengan ilmu kita, sebabnya dalam kehidupan kita ni, apa yang diberi, ilmu yang diberi itu kita perlu amalkan, jangan disimpan. Okey, samalah juga macam kita belajar kat sekolah, apa yang kita dapat tu kita amalkan, kita gunakan. Apa yang cikgu ajar tu kita gunakan. Okey, kalau kita tak gunakan, contoh kalau di sekolah kita dapat ilmu, kita tak gunakan, macam mana kita nak dapat result exam yang bagus? Tak dapat. So kita amalkan, kita beramal dengan ilmu kita, dapatkan ilmu, kita amalkan, kita gunakan ilmu itu. Jangan simpan, rugi kalau simpan. Betul saya cakap. Baik, kita jump into point yang nombor 3. Tips yang ketiga adalah kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kita dah dapat satu, kita gunakan ilmu kita ataupun kita dapatkan ilmu kerana Tuhan. Kedua, kita amalkan ilmu kita. Ketiga, kita ajarkan pada orang lain. Kita jadi mentor, ataupun kalau di universiti dipanggil tutor. Okey, kita ajarkan kepada orang lain, kita sebar luaskan kepada orang lain supaya lebih ramai orang mendapat ilmu. So ilmu itu jangan disimpan. Ilmu itu jangan dijadikan harta eksklusif kita sendiri, tidak. So ilmu itu diberi untuk dikongsikan. Macam saya cakap sebelum ni, kita manusia ini adalah makhluk sosial. So kita adalah hidup dalam kelompok ataupun dalam kalangan komuniti yang ramai. So kenapa kita nak kena simpan ilmu kita tu? Okay, why not kita sebarkan ilmu supaya semua orang boleh dapat ilmu kita. Itu yang paling penting, itu yang sangat penting. Sebabnya ilmu ini adalah bekalan kita di dunia ni. Ilmu itu adalah bekalan kita di dunia. Ini makanan kita di dunia ni, ada ilmu. Okay, untuk kita meneruskan kehidupan kita supaya nanti at the end of our life kita nak bergerak ke alam yang lain, kita dah penuh dengan ilmu. Taklah kita bergerak ke alam lain tu kita kosong je kan. So inilah maksudnya kehidupan singkat kita di dunia ni, kita dapatkan ilmu banyak-banyak, kita sebarkan banyak-banyak kepada kawan-kawan ataupun kepada orang lain supaya semua orang mendapat manfaat. Kita pun dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. So poin yang ketiga, ajarkan ilmu kepada orang lain. Pandai. Okey, tips yang keempat. Dah tadi 1, 2, 3, 4. Pandai mengira ya. Okey. Untuk ilmu ini kita jangan gunakan untuk mendapatkan nikmat dunia saja. Alright? Kita bukan gunakan ilmu ini untuk kita mendapat nikmat di dalam dunia saja. So kita gunakan nikmat ataupun ilmu ini untuk kita sebarluaskan, macam saya cakap tadi lah, bukan untuk kita simpan untuk diri kita sahaja. So gunakan ilmu ini untuk bekalan kita ke di alam yang satu lagi, di alam selepas kita mati nanti. So itulah ilmu yang sepatutnya digunakan. So itulah salah antara poin yang keempat. Kita perlu bagaimana untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Kita perlu berfikir supaya ilmu itu kita tidak gunakan untuk mendapatkan nikmat dunia semata-mata. Okay. Sama juga macam belajar, sama juga macam kita punya dalam konsep belajar lah. Kalau pelajar dalam konsep belajar, sama juga. Kita belajar pada pandai, kita punya dalam fikiran kita kata, oh aku belajar pandai, aku pun dapatkan duit, aku nak kena kaya, aku dah boleh beli rumah besar, aku nak beli kereta besar. Bukan itu saja ilmu kita. So ilmu yang ada tu kita gunakan. Okey, aku dapat ilmu, aku nak gunakan ilmu ini supaya aku nanti jadi kaya, dan kaya itu aku boleh bersedekah, aku boleh membantu orang yang memerlukan. Itu adalah lebih baik.
Kita tidak mengejar kepada dunia, kita mengejar kepada, kalau dalam Islam kita panggil mengejar kepada akhirat. Okey, kita mengejarkan ilmu kita tu, kita dapatkan ilmu kita tu supaya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kadang-kadang kita dapat ilmu ni, bukan kita kata kita nak mengajar direct ilmu yang kita dapat tu, tidak. Kadang-kadang kita dapatkan ilmu tu, kita nakkan ilmu yang kita dapat tu nanti dia akan menjadi satu, orang kata, jambatan untuk kita membantu orang lain. So contoh anda menimba ilmu di sekolah, okay, belajar matematik, belajar bahasa Melayu, belajar sejarah untuk anda lulus periksa. Bila anda lulus periksa, anda akan pergi mana? Pergi universiti. Bila pergi universiti, lepas tu anda kena buat apa? Anda akan lepas universiti anda akan pergi ke bidang pekerjaan. Bila pergi bidang pekerjaan, okey, anda mesti nak cari pendapatan yang paling besar. Okey, bila dapat pendapatan yang paling besar, apa yang akan digunakan untuk pendapatan tu? Salah satunya adalah untuk kita bersedekah, kita memberi kepada orang lain. Itulah yang dikatakan manfaat bila kita berkongsi ilmu kita. Bukan kata kita kongsi ilmu tu secara direct. Okey, aku belajar matematik, aku ajar kau matematik. Tidak. Aku belajar ilmu matematik supaya akan datang nanti aku dah jadi seorang ahli matematik yang terkenal, aku akan memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kita mahukan. Okey, poin yang keempat. Itu poin keempat. Kita jump seterusnya. Poin yang kelima. Ini yang paling penting sekali. Tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Sebabnya apa? Bukan kita seorang je yang dapat ilmu tu, orang lain pun kadang-kadang ada yang dapat juga. So, jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Orang yang sombong ni, orang yang sombong ni kebanyakan dia rugi. Sebab apa? Sebab bila dia sombong, kadang orang tak nak kawan dengan dia pun. Bila dia sombong, orang rasa macam susah nak dekat dengan dia. Bila dia sombong, orang rasa macam tak payahlah tolong dia. Dia semua dia tahu. So kita dah rugi banyak benda. Kita dah rugi banyak ilmu, kita dah rugi banyak kawan-kawan. So jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Sebab tu saya cakap pada awal tadi, ilmu ni bila kita gali, makin banyak kita tak tahu. Okay? So bila kita sombong dengan ilmu, aku dah tahu dah benda ni. So anda dah stop untuk mencari. Bila anda stop untuk mencari, akhirnya dia menjadikan anda seorang yang selesa pada zon anda sendiri. Okey, kehidupan kita ni kita tak boleh hidup terlalu lama pada zon selesa. Alright, bila kita menimba ilmu, kita akan dapat ilmu yang baru. Kita bergerak daripada zon selesa kita kepada zon yang tidak selesa supaya kita mendapatkan satu ilmu. Okey, ini pelajaran yang seterusnya. Kita kena bergerak daripada zon selesa kita. Jangan duduk terlalu lama dalam zon selesa. Memang semua orang mengejar zon selesa. Semua orang nak mendapatkan zon selesa. Zon selesa bagi semua orang berbeza-beza. Dan anda kena ingat, zon selesa itu tak pernah tetap. Alright, zon selesa tak pernah tetap. Maksudnya apa? Hari ni contoh orang nak dapatkan, contohlah saya nak dapatkan zon selesa. Okay, saya nak pakai kereta besar, saya nak ada rumah besar. Alright. So saya dapat zon selesa saya. Aku dah ada rumah besar, aku dah kereta besar. Tiba-tiba awak tengok, tiba-tiba saya tengok, ada kereta baru keluar lah. Kereta tu lagi besar. So saya nak dapatkan kereta tu pula. Yang tadi saya dah selesa dengan kereta saya tadi. Tiba-tiba saya dapatkan lagi zon selesa. So zon selesa itu dia sentiasa berubah. So jadi kita kena keluar pada zon selesa kita. Kita cari cabaran baru, gali ilmu baru. Dengan kita keluar pada zon selesa itu, barulah kita dapat ilmu yang baru. Maka jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kita kena gunakan dan kita kena amalkan ilmu kita. Itu poin yang kelima. Poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya adalah kita perlu menjaga adab dengan ilmu. Ilmu kita ni, kita perlu beradab dengan ilmu. Okey, sebabnya apa? Sebabnya ilmu kita ni yang kita dapat ni adalah kurniaan daripada Tuhan. Okey, dia beri kita ilmu, dia beri kita sesuatu untuk kita sampaikan kepada orang lain. Maka kita kena beradab, kita kena jaga ilmu kita, kita kena simpan ilmu ni sebaik-baiknya supaya nanti kita tidak sombong dengan ilmu yang kita ada. So kita kena jaga ilmu tu. Contoh kalau di kita punya amalan yang biasalah. Contoh amalan biasa kita kalau ada buku, contoh kalau ada buku, kita akan letakkan buku di tempat yang tinggi. Kalau orang Islam dia ada Quran, Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi lah. So supaya Al-Quran itu diletakkan daripada tidak dilangkah ataupun tidak
terpijak atau terduduk. So kena letak kat tempat paling tinggi. Sama juga macam kita di rumah, di sekolah. Barang ataupun buku kita, kitab-kitab apalah, buku rujukan, simpanlah di tempat yang sepatutnya. Bukan letak bawah katil, bukan letak bawah bantal, letaklah di tempat cantik, rak ataupun di atas meja. So jangan dipijak-pijak, jangan dilangkah-langkah. So kita perlu beradab dengan ilmu kita. Begitu juga itu buku tu. Buku itu adalah medium kepada ilmu kita. So ilmu yang kita dapat tu lagi-lagi kita letakkan tempat paling tinggi dalam hidup kita. Ilmu kita tu jangan kita pelikirkan. Kenapa? Ilmu ni ini tak payah belajar, tak apa, semua orang dah tahu. Jangan. Semua apa yang berlaku dalam hidup kita, itu adalah ilmu. Apa yang awak dengar saya cakap ini, of course lah ilmu. Tapi apa yang mungkin awak terima sekejap lagi, lagi 5 minit lepas ni awak akan terima, itu pun adalah ilmu. Lagi 3 minit mak awak bagi tahu, itu juga adalah ilmu. Kena tahu. So ilmu ni setiap hari, setiap minit, setiap jam, setiap saat kita sentiasa dibekalkan dengan ilmu. So terpulang pada diri kita, adakah kita nak menerima ilmu tu atau tidak. Bila kita menerima ilmu tu, kita terdiri dari golongan yang beruntung lah. Tapi bila kita menolak ilmu itu, kita sangatlah rugi. So apa function kita hidup kat dunia ni adalah untuk menimba ilmu, supaya kita nanti, macam saya cakap tadi, kita nanti pergi ke alam yang lain, kita dah dibekalkan dengan ilmu yang berbakul-bakul, berbeg-beg ni banyak ni, macam nak pindah ni, ini aku buat ilmu ni. Bukan kita pergi dengan tangan kosong, bukan. Maka itu adalah ilmu kita. So bawalah ilmu kita, gunakanlah sebaik-baiknya ilmu kita. Baik. Poin yang seterusnya, poin yang terakhir adalah kita perlu berguru dengan guru yang betul. So dalam kita menimba ilmu ini, anak-anak pelajar sekalian dan para penonton sekalian, kita menimba ilmu ini kita perlu berguru. Tak ada orang yang mendapatkan ilmu dia hanya belajar seorang, tak ada. Ilmu ini kita perlu dapatkan, kita perlu berguru. Kita perlu ada guru yang betul, kita perlu ada guru yang tepat untuk kita dapatkan ilmu. Bukan sekadar kita dapatkan ilmu dengan Google, bukan sekadar kita dapatkan ilmu dengan hanya bacaan. Kita dapat, tapi jika kita nak dapatkan ilmu yang berkat, ilmu yang tepat, ilmu yang betul, kita perlulah berguru. Macam kita mengaji, kita perlu berguru. Perlu ada guru yang mengaji. Itu bagi yang Islam lah. Kita perlu ada guru yang mengaji. Mengajar kita cara mengaji yang betul. Kalau kita tidak berguru dengan sesiapa, kita belajar mengaji. Bila kita salah dalam kita menguasai ilmu tu, tak ada siapa yang dapat memperbetulkan kesalahan kita. So macam mana kita nak menyebarkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, sedangkan ilmu yang kita sampaikan pun tak betul. So adalah wajib, adalah harus anda semua untuk cari guru yang betul, guru yang tepat untuk kita menimba ilmu. Kalau di sekolah, siapalah guru kita, siapa lagi? Cikgu-cikgu yang mengajar anda lah, cikgu-cikgu yang buat PDPR, cikgu-cikgu yang menyampaikan segala ilmu. Kadang-kadang cikgu ni dia bagi, kalau dia ajar matematik, dia bukan mengajar matematik saja, ada ilmu lain selain pada matematik dia ajar. So itu juga adalah ilmu. So kena terima. Cikgu, cikgu ini tak nak cerita pasal matematik, ini cikgu nak membebel, saya nak cerita dengan awak pasal kehidupan, contoh. Itu adalah ilmu. Dengarkan ilmu itu, dapatkan ilmu itu. Sebabnya kadang-kadang dalam hidup ni kita tak tahu ilmu tu datang bila. Kadang-kadang kita tak cari, tapi ilmu tu datang kat kita. Even kita punya pengalaman, experience itu adalah ilmu kita. Experience itu adalah guru kita juga. So experience adalah guru yang terbaik. So dalam hidup kita ni, passion kita akan panggil University of Life lah dalam hidup kita ni. So dalam hidup kita ni sangat banyak ilmu untuk kita timba. Carilah guru yang sebetulnya, carilah guru yang tepat, supaya kita dapat menimba ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul, dan kita mendapat keberkatan dalam ilmu kita. So pastikan anda cari ilmu dengan guru yang betul. Itu saja 7 tips yang telah saya sampaikan, sebar luaskan kepada anda. Dan 7 tips itu juga bukan datang daripada saya sendiri. Ada yang saya tambah, ada yang juga saya dapat daripada orang lain. Guru-guru saya yang sebelum ni, kawan-kawan saya,
semualah orang yang berada di sekeliling saya melalui pengalaman hidup saya sendiri. So saya sampaikan kepada anda semua, sampaikan kepada anak-anak semua, kepada para penonton semua, supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Saya pun ada membuat kesilapan saya sendiri, dan kita semua ada membuat kesilapan kita sendiri, dan kita sebenarnya kesilapan itu juga adalah ilmu. Kena ingat, kegagalan itu juga adalah ilmu. Alright, so bila kita berlaku kesilapan, kita mendapat satu ilmu yang baru supaya kita tidak mengulangi kesilapan kita. Bila kita berlaku kegagalan dalam hidup kita, kita mendapat satu ilmu supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang berlaku dalam hidup kita. So itu juga adalah ilmu untuk anda, ilmu untuk kita juga. So kita amalkanlah ilmu itu supaya kita tak mengulangi kesilapan, dan amalkanlah 7 tips yang telah saya sampaikan kepada anda semua ni, supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih bermanfaat, dengan lebih memberi fungsi yang terbaik kepada orang lain. Kita dalam hidup kita ni bukan kita hidup seorang, macam saya cakap tadi. Kita hidup dalam dunia ni, kita adalah community ataupun kehidupan yang sosial. So kita adalah makhluk sosial, kita ada ramai, kita hidup dalam community. So adalah wajib untuk kita hidup, untuk kita sampaikan maklumat, untuk kita sampaikan ilmu sebanyak mana yang kita boleh, sebanyak mana yang kita mampu dalam masa kehidupan kita yang singkat ni. So gunakanlah ilmu yang anda ada, sebarkanlah ilmu kepada orang lain, dan hopefully apa yang kita sampaikan itu akan mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan apa yang kita sampaikan itu juga akan menjadi bekalan kita kepada dunia di alam lain. Alright, so saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video saya, kepada anak-anak pelajar saya, kepada para penonton, macam lagu Inul, para penonton. Para penonton yang menonton video saya ucapkan terima kasih. Sekiranya ada penambahbaikan, tolong tulis di komen di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk like, untuk subscribe channel saya. Tekan butang subscribe, buatkan di tepi notification supaya anda boleh dapat notifikasi video-video saya yang terbaru. Dan sekiranya bermanfaat, sekiranya anda rasa bermanfaat saya punya konten hari ini, saya buka kepada anda semua untuk share. Kita sebar luaskan maklumat ini. Dan sekiranya ada penambahbaikan, rasa macam Cikgu Fitri ni cakap laju sangat, tulis kat bawah komen. Terima kasih kepada anda semua. So sampai kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.